Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MTV edisi 23 Jun 2023. Kita ke berita utama. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memutuskan bahawa PKR boleh menuntut 10 juta ringgit daripada bekas naib presidennya, Datuk Zuraida Kamaruddin, kerana keluar parti selepas menggunakan nama dan logo parti itu ketika bertanding dan menerima faedah atas kemenangannya pada pilihan raya umum ke-14. Hakim Datuk Akhtar Tahir memutuskan demikian atas alasan bon yang ditandatangani bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu adalah satu kontrak yang mengikatnya. Menurut saman yang difailkan pada 28 September 2020, PKR mendakwa Zuraida telah menandatangani suatu bon pada 25 April 2018 yang mengikat dirinya untuk membayar parti sejumlah 10 juta ringgit berdasarkan terma dan syarat bon tersebut. Plaintiff mendakwa defendant telah melanggar bon yang telah ditandatangani dan berdasarkan peruntukan Seksyen 71 Akta Kontrak 1950, PKR mempunyai hak untuk mendapatkan kesemua faedah yang dinikmati atau akan dinikmati oleh Zuraida setelah menjadi Ahli Parlimen Ampang. Bekas calon Barisan Nasional yang bertanding pada PRU ke-15 lalu didakwa di dua mahkamah magistrate berasingan di Taiping hari ini atas 77 pertuduhan memperdaya 4 orang guru berhubung pembelian tanah dan rumah tidak wujud yang membabitkan kerugian lebih RM350,000. Tertuduh Hamidah Muhammad, 47 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate R. Prabakaran dan Magistrate Nur Atikah Sapari. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bertanding atas kerusi Dewan Undangan Negeri Jelapang didakwa memperdaya 2 orang pengetua serta 2 orang guru dalam urusan pembelian tanah dan rumah pada tahun 2021 dan 2022. Kesemua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara selama tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan sebat serta dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM24,000 bagi semua pertuduhan dengan 2 orang penjamin dan menetapkan 31 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Hamidah tewas kepada calon DAP, Chia Poh Hian, dalam pertandingan 3 penjuru dengan majoriti 20,111. Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelajah ke 6 negeri yang menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi memberi isyarat jelas Kerajaan Perpaduan Pimpinan Pakatan Harapan takut untuk berdepan tsunami Perikatan Nasional. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, kemenangan PN di 6 buah negeri itu bakal mengubah lanskap politik negara pada masa hadapan yang akan menjadi tuntutan ketidakpercayaan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Ujarnya, PN akan sedaya upaya mempertahankan 3 negeri sedia ada iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah dan merampas 3 lagi negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Besar Kelantan itu memberitahu sekiranya PAS dan PN hanya mampu mempertahankan 3 negeri sedia ada, situasi tersebut akan memberi kelebihan kepada PH dengan mendakwa rakyat menyokong kerajaan perpaduan. Katanya PAS dan PN berusaha keras untuk menyekat gabungan PH bersama sekutunya Barisan Nasional pada PRN tidak lama lagi. Pegawai perubatan di Malaysia hanya menerima elon tugas lebih masa atau on-call sebanyak RM9.16 sahaja berbanding dengan upah kepada pekerja profesional yang lain. Elon yang diterima itu dilihat lebih rendah berbanding elon lebih masa pekerja restoran makanan segera RM10 sejam atau upah pembersih rumah RM20 sejam. Menurut Presiden Pertubuhan Doktor Islam Malaysia, Dr. Boy Saidi Abdul Razak menjelaskan bahawa isu elon diterima ini tidak setimpal dengan kepakaran yang dimiliki mereka sehingga menyebabkan ramai pegawai perubatan enggan mendalami bidang menjadi doktor pakar.
Dalam pada itu, beliau turut mengulas bahawa 1 daripada 3 doktor mengalami tekanan kerana jumlah doktor tidak cukup berbanding pesakit yang terlalu ramai, kira-kira 8 juta setahun di 145 hospital di seluruh negara. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bakal mengambil tindakan perundangan terhadap pihak Meta kerana gagal memberikan kerjasama menurunkan kandungan yang memudaratkan di Facebook. Melalui kenyataan MCMC memaklumkan Facebook akhir-akhir ini dibelenggu dengan jumlah kandungan memudaratkan yang signifikan membabitkan elemen kaum institusi diraja, agama, penyamaran, judi dalam talian dan iklan-iklan penipuan. Jelasnya MCMC sudah menghubungi pihak Meta bagi menurunkan kandungan-kandungan yang mempunyai unsur tersebut, namun mereka masih gagal mengambil tindakan secukupnya dalam menangani isu berkaitan kandungan itu. MCMC berkata pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang perbuatan menyalahguna platform dalam talian telekomunikasi, rangkaian atau kemudahan dalam talian secara berterusan. Seorang wanita yang dikatakan terlibat dalam pelaburan Kutu Saving Sapiza Extra SSE didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam hari ini atas pertuduhan menerima deposit tanpa lesen sah sebanyak RM28,000 pada tahun lalu. Tertuduh Nur Syafiza Jamaluddin, 36 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Mengikut pertuduhan, Nur Syafiza yang merupakan ibu kepada 3 orang anak itu didakwa telah menerima deposit daripada wanita berusia 42 tahun berjumlah RM28,000 tanpa lesen yang sah di sebuah unit apartmen di Puchong antara 22 Oktober sehingga 1 Disember 2022. Mahkamah kemudiannya menetapkan jaminan RM3,000 dan seorang penjamin dengan sebutan semula kes pada 24 Julai depan. Terdahulu, media melaporkan sindiket skim pelaburan Kutu Sapiza yang memperdaya ribuan mangsa di seluruh negara tumpas susulan penahanan 8 individu termasuk dalangnya pada 27 Januari lalu. Kita beralih ke berita dunia. Satu letupan kuat menggegarkan kawasan berhampiran Latin Quarter di Paris, Perancis sehingga menyebabkan puluhan orang cedera. Sekurang-kurangnya 37 orang cedera termasuk 4 mangsa yang berada dalam keadaan kritikal di hospital. Pasukan penyelamat menggunakan khidmat anjing pengesan berusaha mencari mangsa yang dikuatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Letupan itu menjejaskan beberapa laluan utama dan pejabat pendakwa raya Paris memaklumkan masih terlalu awal untuk menyatakan punca letupan. Namun, Timbalan Datuk Bandar Edward Civil merujuk insiden itu sebagai sebuah letupan gas dalam satu ucapan di Twitter berikutan beberapa saksi memberitahu terhidu bau gas yang kuat. Sebelum ini, pendakwa raya Paris berkata tanda-tanda awal menunjukkan letupan itu berpunca daripada dalam bangunan yang runtuh. 5 penumpang dilaporkan terbunuh selepas kapal selam Titan yang dinaiki mereka meletup dan runtuh dari dalam pada jarak hanya 487 meter dari bangkai kapal Titanic di dasar lautan Atlantik Utara. Berita itu dilaporkan selepas misi pencarian 5 penumpang kapal selam Titan yang dikendalikan oleh syarikat Ocean Gate Expeditions itu berakhir dengan penemuan serpihannya di dasar laut. Anggota mencari dan menyelamat berkata kesemua mangsa dipercayai meninggal dunia Ahad lalu berdasarkan satu bunyi melalui sonar pengesan yang disangkakan sekadar hempasan dalam air. Mangsa ialah Ketua Pegawai Eksekutif Ocean Gate Stockton Rush, Pesara Tentera Laut Perancis Paul Henry Nargeolet, bilioner British Hemming Harding, ahli perniagaan Pakistan Shahzada Daud dan anak lakinya Sulaiman yang berusia 19 tahun. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan,
keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Kerajaan perlu serius dalam menangani krisis kejatuhan ringgit kerana ia memberi impak besar kepada institusi perniagaan tempatan, terutamanya yang berkaitan dengan sektor import. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Nur Shahrin Hamidun berpendapat ia dapat dilakukan dengan memanggil beberapa pakar-pakar daripada pelbagai sektor yang berada dalam swasta, badan bukan kerajaan NGO dan agensi berkenaan untuk berbincang bagi mencari punca dan solusi kepada kejatuhan nilai mata wang. Ujarnya isu ini perlu ditangani secepat mungkin sebelum ia menjadi parah dan memburukkan lagi ekonomi negara. Isu kejatuhan nilai ringgit bermula sejak 2022 apabila nilai ringgit pernah susut sehingga RM4.75 berbanding dolar Amerika Syarikat, namun kembali meningkat kepada RM4.25 pada Januari 2023 sebelum ia terus menyusut pada kadar RM4.64 pada Jun 2023. Etika melancarkan insurans kemalangan diri rahmah dan takaful kemalangan diri rahmah sebagai menyokong inisiatif insurans rahmah dan takaful rahmah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Etika General Insurans Berhad dan Etika General Takaful Berhad menjamin semua pelan mampu milik ini akan membantu mendorong lebih ramai rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 untuk memperoleh perlindungan insurans atau takaful. Insurans rahmah etika ini akan memberi pampasan kepada pesara yang mengalami kecacatan kekal akibat kemalangan, penyakit atau kematian akibat kemalangan dengan perlindungan bernilai sehingga RM80,000. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Etika Insurans and Takaful, Kamaluddin Ahmad berkata, Etika berasa berbesar hati untuk bekerjasama dalam inisiatif ini untuk menawarkan perlindungan insurans dan takaful yang berpatutan kepada semua rakyat Malaysia. Justeru pelan ini boleh didapati di semua cawangan etika di seluruh negara. Kita ke berita sukan. Slot Sukan Olimpik Paris 2024 buat The Pocket Rocketman negara, Datuk Hazrul Hasni Awang dilihat cerah selepas kedudukannya dalam acara kirin dan pecut bertambah kukuh menerusi kemenangannya pada kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2023 hujung minggu lalu. Kesatuan Berbasikal Dunia UCI mengeluarkan kemas kini terbaru yang menunjukkan pelumba itu kini berada di tangga ketiga dalam acara kirin sekaligus lonjak 7 anak tangga, sementara bagi acara pecut individu berada di tempat ke-6. Sementara itu, Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM berharap Azizul Hasni dapat mengekalkan kayuhan emas pada Sukan Asia Hangzhou, China yang bakal membuka tirai pada 23 September depan. Dalam pada itu, Presiden PKBM Datuk Abu Samad Abdul Wahab percaya Azizul Hasni kini berada dalam prestasi terbaik selepas meraih 2 pingat emas pada ACC 2023. Meskipun Kelantan FC menurunkan harga tiket serendah RM3 bagi menarik penyokong ke stadium untuk aksi Liga Super menentang Seri Pahang malam ini, namun sambutan yang diterima agak dingin dengan hanya 4,000 tiket sahaja terjual sehingga semalam. Selasa lalu, Kelantan FC menawarkan harga runtuh dengan tiket RM3 ditawarkan kepada 4,000 peminat terawal bagi tempat duduk terbuka, manakala RM9 tiket Astaka buat 500 peminat pertama. Utusan Malaysia difahamkan hanya 4,000 tiket sahaja terjual biarpun Stadium Sultan Muhammad ke-5 boleh menampung sehingga 20,000 penonton. Dalam pada itu, keputusan pemilik kelab Norizam Tukiman membawa masuk ketua jurulatih baharu Alfredo Vera dilihat belum cukup meyakinkan penyokong bahawa The Red Warriors mampu bangkit daripada prestasi buruk pada pusingan pertama Liga Super. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 24 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.
Malaysia.